Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan semua untuk Allah sekalian, tuan-tuan untuk Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya. Dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan dan juga kesempatan pada hari ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan dapat sama-sama kita sambung kuliah dui mingguan kita ini, iaitu kuliah subuh setiap hari Ahad, minggu pertama, ketiga dan kelima insya-Allah. Pada hari ini tuan-tuan, tarikh kita hari ini 21 Februari dan hari ini pula minggu ketiga pada bulan ini dan hari ini pula 9 Rejab tuan-tuan. Dan tajuk kita hari ini berkaitan dengan bab taharah, iaitu bab bersuci. Apakah di sebalik suruhan Allah dan Nabi itu ada larangan-larangan tuan-tuan. Cuma tajuk kita ini berkaitan dengan larangan mengusap telapak kaki dan wudu tanpa baca basmalah. Cerita kita lalu buat ni betul lah. Kita ambil wudu semua clear sampai kaki tu kita basuh tonyoh habis kan sebagainya, tapi masalah dia kita tak baca basmalah, bismillah ni. Macam mana status baca bismillah ni? Apakah dalil, apakah hujah daripada Allah dan Nabi berkaitan dengan basmalah? Sunat ke, wajib ke, macam manakah dan sebagainya? Sah tak sah kalau kita tak baca basmalah dan sebagainya. Kita tengok lagi apakah hujah-hujah dalil tentang bacaan basmalah ketika kita ambil wuduk ni. Itu tajuk kita hari ni. Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita tengok sikit tuan-tuan. Ni gambar depan ni tuan berkaitan dengan rebutan dunia tuan. Macam mana kita ni rebut dunia? Apa Nabi beritahu umpama orang yang duk rebut dunia ni tuan. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Berebut bangkai kambing. Bagi seorang muslim, kebahagiaan yang asli bukan di dunia. Karena Allah menurunkan Adam di bumi bukan dalam rangka memberi kenikmatan, namun dalam rangka menghukum Adam karena beliau telah mendekati pohon larangan di surga. Okey, pertama sekali Allah SWT tuan, Adam ni, kita manusia kita ni, Tok Wan kita, Tok Nyang kita ni, Adam dan Hawa ni, asal mana? Kita semua ni asalnya penduduk syurga tuan. Yang mana kita ni, target kita, matlamat kita nak balik ke syurga balik. Sebab apa? Allah uji Adam ni, Nabi Adam ni macam mana? Yang mana jangan makan buah pohon. Yang mana di syurga tu dimakan kan. Bila makan itu Allah buat dia punya kesalahan itu macam mana diturunkan di muka bumi ini. Itu tuan. Jadi macam mana cerita Allah ni, kita nak balik ke syurga balik. Macam mana cara dia? Kena beriman, berilmu dan beramal. Yang beramal soleh kita ni, itu yang bawa kita ke syurga balik. Sehingga cita-cita terbesar bagi Adam adalah bagaimana bisa kembali lagi ke surga. Imam Hasan Al-Basri pernah memberi nasihat kepada khalifah, sesungguhnya dunia adalah negeri rantauan dan bukan negeri tempat menetap. Okey, Hasan Basri ni disebut tuan, yang mana kita ni duduk dekat dunia ni tempat kita singgah, bukan tempat duduk lama. Kita terbalik, duduk dekat dunia ni rasa-rasa macam nak duduk 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun. Sebab apa? Tu dia beli ni, buat ni kan. Macam nak duduk tu apa? Berapa 10 keturunan, 100 keturunan. Bukan kata tak boleh nak cari kebahagiaan, cari kekayaan, silakan, sunnah Nabi kan. Bila duit banyak kita boleh bayar zakat, boleh keluar infak, boleh sedekah, boleh tolong orang tuan. Tapi masalah kita lah ni, kita galik dunia habis kan, akhirat kita lupa tuan. Itu yang jadi masalah tuan. Adam alaihissalam diturunkan di dunia untuk menjalani hukuman. Karena itu berhati-hatilah, az-zuhud. Dalam masalah dunia, seorang mukmin lebih memilih banyak bersabar karena dia tidak ingin agamanya rusak gara-gara dunia. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut dunia itu ibarat penjara bagi mukmin. Dalam hadis. Sebab apa Nabi kata dunia ni penjara bagi mukmin? Sebab apa? Tak boleh kan?
Saat lagi nak balik ikut dan kita kan, halal haram tak tengok kan, makan minum, bekerja berniaga tak kira halal pergi buat dah. Kau tengok balik, ada halal ada haram, ada syubhah pula. Macam mana, benda apa yang boleh, benda apa tak boleh. Nampak tuan? Contohnya dalam banyak minuman tuan, boleh minum semua. Kecuali apa? Yang memabukkan, tak banyak mana pun. Tapi yang sikit itulah orang yang asi ni, yang maksiat, dia akan pilih tuan. Kan? Nak buat benda dia buat macam-macam, tapi benda yang larang tu, benda tu yang kita nak buat tuan. Sebab tu larangan ni kena berhati-hati. Sebab apa? Allah nak test kita, nak uji kita siapa yang bertakwa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya dunia itu penjara bagi mukmin dan surga bagi orang kafir. Dunia ni penjara bagi mukmin, orang Islam kita. Tapi syurga pula bagi orang kafir ni. Sebab apa? Mereka boleh buat macam-macam, ikut suka mereka. Kan, kalau bahasa Melayu kita, terhadap mereka dapat buat lah. Itu tuan. Jadi, tapi natijah di akhirat ada balasan dia tuan. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebanyak apapun fasilitas hidup yang dimiliki mukmin di dunia, jika dibandingkan kenikmatan surga, maka dunia itu ibarat penjara baginya. Agar umatnya tidak terlalu rakus dunia, Nabi SAW mengingatkan betapa kehinaan dunia. Jadi ada Nabi sebut tuan, hina tak hina dunia ni, Nabi umpamakan dunia ni dengan apa tuan? Sampai beliau menyebutkan, andai di sisi Allah dunia ini sebanding dengan satu sayap seekor nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan diberi minum walaupun seteguk air. Dalam hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, andai dunia itu senilai satu sayap seekor nyamuk di sisi Allah, tentu orang kafir tidak akan diberi minum walau seteguk air. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan Al-Albani. Nilai bumi ni tuan tak tahu mana pun. Kalau nyamuk tu sayap dia tuan, kan, orang kafir ni tak ada apa tuan. Nampak kata tuan, kita ni dengan orang kafir dengan siapa pun sama. Kecuali iman itu beza kita, Islam kita. Mengucap la ilaha illallah beza kita dengan orang lain. Kalau kata kita ni derma banyak, orang kafir, orang apa bukan Islam lagi banyak derma tuan. Lagi tolong orang, lagi bantu orang, sebagainya. Tapi tak, mereka tidak beriman tuan. Jadi tak ada apa di sisi Allah. Itu kita tengok balik kita ni ada nilai tambah kita. Macam mana dengan beriman itu ada kelebihan kita di sisi Allah. Dalam hadis lain, Nabi SAW menyebutkan bahwa di sisi Allah, dunia itu ibarat bangkai anak kambing di mata manusia. Nampak disebutkan apa? Dunia ni macam bangkai kambing. Bangkai ni tuan-tuan orang tak mau tuan. Tak suka, duduk jauh pun busuk dah. Pergi dekat lagi orang tak mau. Orang melihatnya saja jijik sehingga tidak akan sampai tega mengambilnya. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menceritakan, suatu ketika Rasulullah SAW melewati pasar bersama para sahabat. Lalu beliau melihat bangkai anak kambing yang telinganya cacat. Satu hari Nabi pergi ke pasar tuan. Dia masuk pasar, dia tengok ada satu kambing ni, bangkai kambing lah, dah mati tuan. Kan, telinga tu cacat kan. Mungkin robek ke apa kan tuan. Itu yang Nabi nampak. Beliau pun mengambil kambing itu dengan memegang telinganya. Siapakah yang mau membeli ini dengan harga 1 dirham? Nabi test. Ni siapa nak beli ni? Nabi ambil bangkai kambing tadi, siapa nak beli 1 dirham? Maksud kita murah lah. Kalau kita sekok kambing lah 500, lekeh-lekeh apa 800. Nak yang besar apa? Bor kena pari tu 1,500 kan? Tak, ni pun tak 1 dirham. Bahasa kita mungkin RM10 lah. Kan? Bayangkan tuan. Apa mereka kata? Nabi SAW, kami sama sekali tidak tertarik untuk memilikinya. Apa yang kami bisa berbuat dengannya? Jawab sahabat. Atau mungkin kalian suka kalau ini gratis untuk kalian? Tanya beliau SAW. Demi Allah, seandainya hidup pun, maka binatang ini sudah cacat karena telinganya kecil. Apalagi kambing itu sudah mati. Kata para sahabat. Nabi offer tadi, mau tak aku jual kambing ni 1 dirham? Bahasa kita RM50 dah kata RM10. Dia tak mau Rasulullah, cacat. Kalau kau bagi free, mau tak? Free pun tak mau. Apa tu ya Rasulullah? Kan dah lah, kalau hidup pun cacat, siapa nak ambil? Ni dah lah singa tu robek, mati pula bangkai. Dia tak berguna tuan. Itu sahabat kata dekat Nabi tuan. Kemudian Nabi SAW menyampaikan sabdanya yang artinya, demi Allah, sesungguhnya dunia lebih hina di sisi Allah daripada bangkai ini di mata kalian. Nampak? Sesungguhnya dunia ini lebih hina. Tak ada apa nilai tuan. Di sisi Allah ni, kalau tak ada apa add-on kita, tak ada apa kelebihan pada kita, tidak beriman kita pada Allah, sama saja tuan. Sebab tu tuan, kita yang beriman ini, yang kita pulun cari status iman bertakwa ni,
Sebab nak beza kita daripada orang-orang yang lain tu. Kalau kita ada puluh dunia tuan, di sisi Allah tu tak ada apa tuan. Hina, lebih hina daripada bangkai kambing tadi tuan. Bayangkan, jadi itu umpamanya hadis Muslim. Hadis riwayat Muslim. Karena itulah orang yang terlalu rakus terhadap dunia bisa dipastikan akan merusak sebagian agamanya. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, 2 serigala lapar yang dilepas di tengah kerumunan kambing tidak lebih merusak dibandingkan kerusakan terhadap agama seseorang yang ditimbulkan karena rakus harta dan kedudukan. Nampak ni hadis Ahmad Ibn Hibban. Kalau 2 serigala ni lapar, rakus, nampak kambing, dia tekam makan. Kan? Tak, ikut bahaya lah kan. Mereka ni benda serigala lapar, nampak kambing nak makan lah, nak tekam. Tak, kita lebih bahaya lagi. Yang kita ni rakus dengan dunia. Nak RM1, dapat RM1, tak mau dah nak RM2. Dapat RM2, nak RM10. Bagi 10, nak RM100. Ada RM100, nak RM1,000 pula. Ada RM1,000, nak RM1,000,000. Itu manusia rakus. Dulu naik gerek tuan, cukup lah naik gerek. Boleh juga daripada orang jalan kaki. Tapi kalau ada kereta, ada motor ni, laju sikit, dapat motor tuan. Motor ni hujan pula, dia pikat panjang pula. Kalau boleh kereta ni okey juga, kancing tak apalah. Dapat kancing tuan, pelan pula kancing ni 900 apa tu 650 kan, apa tu sisi slow. Kalau boleh dapat 2.0 ni, laju sikit, cepat sikit, contoh tuan. Jadi nafsu kita ni dia takkan cukup tuan. Bila cukup, mati baru cukup. Sebab tu tuan kalau tengok balik, itu yang berlaku tuan. Jadi dunia ni kita tak tolak, kita ambil dunia, tapi padan-padalah kita dengan dunia ni. Kita nak dunia kita ni boleh bawa kita akhirat. Bukan dunia ni menyebabkan kita jauh daripada akhirat. Dan itu yang kita nak tengok balik. Okey, kita sikit kan yang kedua. Bulan-bulan Rejab merupakan bulan-bulan haram. Tuan-tuan pun hari ini tarikh 9 Rejab tuan. Rejab ni, apakah penerang tentang Rejab ni? Iaitu bulan Rejab merupakan salah satu daripada al-ashhur al-hurum, bulan-bulan haram. Apa dia bulan haram ni kan? Selain bulan Muharram, Zulkaidah dan Zulhijjah. Ni 3, dia ada 4 bulan haram tuan. Bulan-bulan haram merupakan bulan mulia sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Taubah ayat 36 yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi Allah, hukum Allah ni ialah 12 bulan. Rupa-rupanya tuan-tuan, bulan ni ada 12. Kita lah Januari, Februari, Mac. Islam pun ada Muharram, Safar, sebagainya, 12 bulan. Kalender Cina pun ada juga 12 bulan. Kalender Siam kita pun sama juga. Semua dalam dunia ni pakai 12 bulan. Yang mana 12 bulan ini ditetapkan dalam kitab Allah itu semasa dicipta langit dan bumi. Apa-apanya tuan-tuan, kejadian yang ada dalam 12 bulan ni dah ada dah. Yang mana Allah cipta langit bumi dah ada dah 12 bulan. Antara 4 bulan haram yang dihormati. Bulan ini merupakan bulan yang dihormati. Ketetapan yang demikian itu ialah agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati itu dengan melanggar larangannya. Sebab tu tuan-tuan, orang-orang Arab jahiliah ni, mereka sebelum Islam pun bulan 4 haram ni mereka tak bergaduh. Mereka tak bertengkar. Kalau bergaduh ke mana pun, mai 4 bulan ni mereka hindar, tak perang, tak bergaduh sekelompok kabilah mereka. Itu dari menghormati bulan 4 bulan haram ni. Abu Bakrah melaporkan, dia berkata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya masa itu beredar, masa kita beredar lah langit siang malam ni, sebagaimana dari hari Allah menciptakan langit dan bumi, iaitu setahun itu ada 12 bulan. Antaranya ada 4 bulan haram yang dihormati, iaitu 3 bulan berturut-turut. Bila ni tuan-tuan? Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Bulan 11, 12, bulan 1. Bahasa kita lah. Bila? November, Disember, Januari. Itu kalender kita Melayu kita kalender apa tu Masihi. Kalender Islam kita bulan apa? Bulan Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Seterusnya Rejab, iaitu antara Jamadil Akhir dan Syaban. Rejab ni dia pergi duduk seorang-seorang dia. Kita lah ni lah. Itu Jamadil Akhir. Dah Rejab dah. Lepas Rejab ni pula Syaban. Lepas Syaban Ramadan. Baru saja. Itu PKP kan. Ni PKP pula dah. Lepas tu itu sambut raya Ramadan bulan PKP. Dah ni pun nak jadi PKP balik kan. Baru sihat sangat rasa. Jadi ada 4 bulan yang mana mereka ni 3 bulan duduk dekat-dekat, 1 bulan duduk jauh. Rejab ni dia duduk di antara Jamadil Akhir dan Syaban.
Hadis sahih Bukhari dan Muslim. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan, maksud Rajab ialah agung, mulia, tuan. Oleh sebab itu bulan Rajab adalah bulan yang agung dan mulia. Antara keistimewaannya apa dia? Bulan Rajab ialah berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana ni dikatakan berlaku pada 27 Rajab. 27 Rajab ni pun tak pasti, tuan. Dia ada banyak sumber-sumber, tapi kekuatan dia dalil kebanyakannya mengatakan 20 Rajab. Samalah kita pun nuzul Quran, ada yang kata 17 Ramadan. Tiba tengok balik Al-Quran ni ada yang diturun pada Lailatul Qadar. Kalau 17 Ramadan tak Lailatul Qadar lagi. Lailatul Qadar ni hari ganjil 21, 23, 25 contoh. Nampak perbezaan. Bila tengok balik rupanya ada banyak beza. Ada yang kata satu hari tu turun sekaligus ke langit dunia, kemudian beransur-ansur pula berturut-turut. Itu jadi itu cerita dia. Tapi dalam bab tu tak ada masalah. Kita bila gitu kan. Jadi cerita dia bulan Ramadan Syakban Rejab ni Allah turun berita besar, tuan. Iaitu apa dia? Tentang peristiwa solat 5 waktu, tuan. Yang mana Nabi diangkat Isra' dan Mi'raj. Yang mana Nabi diperjalankan daripada Mekah tu ke Baitul Maqdis dan diangkat Mi'raj, jumpa Allah, tuan. Yang mana diperintahkan arahan tentang solat 5 waktu. Asalnya 50, kurang jadi 5 waktu. Jadi besarlah. Dan bulan haram ni sunnahnya kita ibadah, tambahkan amal soleh, banyakkan puasa, banyakkan solat sunat dan sebagainya. Itu amalan-amalan di bulan haram ni. Kemudian pahala pula berlipat kali ganda. Dan ulama sebut pula bulan haram ni berhati-hati. Kalau buat dosa pula dilipat gandakan dosa itu. Kalau kita sembahyang berjemaah contohnya dilipat gandakan. Kalau kita mencuri ke buat maksiat ke, bulan lain ya dapat dosa. Tapi kalau bulan haram ni dia punya akibat dia berlipat ganda lagi. Kena berhati-hati. Sebab apa? Sebab tu tuan-tuan, Allah sebut tadi bulan yang mulia, tuan. Okey, tajuk kita hari ni saya sentuh sikit. Larangan mengusap telapak kaki. Macam mana? Setengah orang ni ambil wuduk ni, dia cueh je. Dia tak dia tak sentuh, tak pegang pun. Pilih ayak tu dia buka, dia cueh kaki kanan je. Tak pis selati jari jemari, tonyoh kaki kanan sebagainya. Apa dalil dia, kan? Telah menceritakan kepada kami, Musa berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Abu Bashir, dari Yusuf bin Mahab, dari Abdullah bin Amru berkata, Nabi SAW pernah tertinggal dari kami dalam satu perjalanan. Ketika tu Nabi dengan sahabat bermusafir. Nabi duduk belakang, tinggal jauh. Kemudian beliau dapat menyusuli kami. Bila malah tu dia berjumpa dengan Nabi. Nabi jumpa dengan mereka balik. Asal tu Nabi jalan duduk jauh belakang. Bila dah dekat sampai tempat destinasi tu, Nabi dekat dengan mereka dah. Kemudian beliau dapat menyusul saat kami hampir habis waktu solat asar. Dah masuk asar pun dah hujung dah. Pasal kita lah ni mungkin nak lebih kat pukul 7 tuan-tuan. Sehingga kami berwuduk dengan hanya mengusap kaki kami. Dia ambil wuduk, kalau bahasa kita cincang, tuan. Hanya usap kaki je. Maka Nabi SAW pun berseru dengan suara yang keras. Nabi marah. Tengok sahabat-sahabat ambil wuduk, cincang bahasa kita boleh. Apa dia kata? Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wuduk. Dia basuh ayak kaki tu ikut dannya. Tak kena semua, tuan. Celakalah tumit-tumit yang tidak terkena air wuduk, akan masuk dalam neraka. Nampak, tuan? Kalau ikut, tuan, ambil wuduk bagus lah. Tapi kalau ambil cincang, tuan, penyebab kita akan masuk dalam neraka, tuan. Nauzubillah. Nak semayang bagus lah, tapi semayang cincang, tak bersedia awal, tuan. Ambil ikut dan tak apa, kalau bahasa boleh ikut teradap, jangan, tuan. Sebab apa? Nabi larang, celakalah tumit-tumit yang tak kena air wuduk. Basuh kaki tak kena pun tumit, tak kena pun jari depan, celah jari pun tak kena sebagainya. Nabi ulang balik ucapan tadi 3 kali, kan? Hadis Bukhari. Nampak betapa pentingnya wuduk yang sempurna ni. Wuduk yang sempurna penyebab semayang yang sempurna. Kalau semayang kita ni khusyuk bagus, tapi wuduk cincai tak dikira, kan? Dia mesti daripada wuduk dulu baru dia akan pi yang lain. Kita naik kereta lah, tak ada lesen, boleh naik kereta tak ada lesen. Tak tahan, tak kena polis tahan, saman, tahan tak apa. Kalau kena saman. Tu kita ibadah apa? Amalan kita dunia. Tapi kalau ibadah solat ni tak semayang, tak ambil wuduk, pergi semayang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, bagus, tak ambil wuduk pun, jadi tak dikira sikit pun amal soleh kita. Dia mesti syarat dia ada wuduk. Wuduk pula kena sempurna.
Sebab dari tadi, celakalah tumit-tumit yang tak kena api wudu masuk dalam api neraka. Hadis Bukhari. Dari yang kedua pula, iaitu daripada Al-Maidah ayat yang ke-6. Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sembahyang padahal kamu berhadas kecil, kita ada hadas kecil, kencing dan sebagainya, maka berwuduklah, pergi ambil wuduk. Apa Nabi sebut? Basuhlah muka kamu dan kedua belah tangan kamu meliputi siku. Nampak? Ambil wuduk ni, basuh muka. Allah ajak dalam surah Al-Maidah. Kemudian apa dia? Sapu bahagian kepala. Ni yang kata sebahagian. Mazhab kita Syafi'i, basuh sikit 3 helai 4 helai pun dah boleh dah. Tapi kalau tengok balik, sapu sampai ke semua kepala ni. Jadi itu dia beza dia. Kemudian tangan pula sampai ke siku. Sapulah sebagai daripada kepala kamu dan basuhlah kedua belah kaki. Kamu meliputi buku lali dikena sampai ke semua tadi. Dan jika kamu berjunub, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Kalau berhadas besar, tak aci kita ambil wuduk saja, kena mandi wajib. Jika kamu sakit, tak boleh kena ayak, pergi accident, pergi kangak, jatuh motor, rebah, nak ambil wuduk hari tu kat tangan, nak basuh tak boleh, pedih, luka sebagainya. Macam mana? Tak perlu basuh tempat yang kita kena tu. Tempat yang dah boleh basuh. Tempat yang sakit tadi cukup syarat, tuan. Contoh. Ni dalil dia. Yang mana kalau tak boleh tadi tak betul, jika kamu sakit tidak boleh kena ayak. Dan dalam pelayaran, kau naik kapal terbang ke, naik sebagainya, tak ada ayak apa, boleh kita pakai tayamum sebagainya. Nampak? Allah ajak kita. Kemudian dia kata lagi, dan salah seorang daripada kamu daripada tempat buang air, mai daripada tempat buang air, bilik air, atau kamu sentuh wanita. Nampak? Sentuh wanita ni. Sedangkan kamu tidak mendapat air untuk berwuduk dan mandi. Sebab tu kita mazhab Syafi'i kita, sentuh perempuan batal wuduk. Sebab apa? Ni tadi. Bila kita sentuh wanita. Ini dia khilaf kan? Sebab apa? Dalil kata, sentuh ni macam mana? Ulama sebut kata, sentuh ni bukan kata terkena perempuan. Bila kita bersama dengan isteri kita. Sebab tu kita tengok ni, bila pergi Mekah nanti buat haji, sa'i, umrah, tawaf sebagainya, bila kena lagi perempuan tu, tak batal sembahyang pula. Dia khilaf dah. Sebab apa? Dalil ini yang membezakan ulama faham, sentuh ni sentuh kulit dengan kulit. Ada yang kata ini betul bersama dengan suami isteri kan. Kemudian dia kata lagi, dan jangan hendaklah kamu bertayamum. Tadi ambil tayamum. Kemudian kalau tak ada ayat tadi, ambil tayamum, guna debu yang bersih. Iaitu sapulah muka kamu dan kedua belah tangan dengan tanah, debu itu. Allah tidak menjadikan kamu untuk sesuatu yang payah, tetapi ia menghendakkan membersihkan, mensucikan kamu dan hendak menyempurnakan nikmatnya kepada kamu supaya kamu bersyukur. Nampak? Allah bagi mudah, tuan. Islam ni mudah, tuan. Tapi kita bukan buat mudah. Yang mudah kita permudahkan. Ayak tak ada, kita pakai tayamum. Nampak, tuan? Macam mana? Kan? Kalau kita boleh guna ayak di tempat lain, ni sakit. Tentu saja contohnya. Naik musafir, tak ada ayak ke apa? Naik kenderaan, LRT, komuter ke? Nak basuh ayak, beli ayak tu, jenuh bercerau kan? Kena 10 orang ambil semayang, habis basah lencun, elektrik, habis syok apa sebagainya. Pakai tayamum, contoh. Ada jalan keluar dia. Kalau pergi tempat padang pasir, ayak tak ada, pakai tayamum. Semua tu mudah, tuan. Al-Maidah ayat 6. Cuma kita yang nak buat atau tak buat. Okey, tajuk ni. Larangan sengaja meninggalkan bacaan basmalah. Rupanya Nabi wuduk tadi, kena baca basmalah ketika wuduk. Apa dalil dia? Sebab kita agama ni mesti ada dalil. Yang pertama, diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak sah solat tanpa wudu. Semayang tak sah kalau tak ada wudu. Tadi semayang subuh khusyuk tak sangka, tiba tak ambil wudu, tak sah semayang kita. Dan tidak sempurna pula wudu tanpa membaca nama Allah. Nampak? Semayang tak sah tak ada wudu. Kalau ambil wudu pula tak baca bismillah, tak sempurna wudu kita tu. Jadi kena sebut bismillah, basmalah tu di awalnya. Hadis Hasan, hadis Abu Daud, Ibn Majah dan Ahmad. Itu yang pertama. Dalil kedua pula dia cerita lagi, diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi SAW, tidak sempurna wudu tanpa menyebut nama Allah, basmalah di awalnya. Jadi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini, Hasan, hadis Ahmad pun sama. Tak sempurna wudu kita tak baca basmalah. Itu ada dua dalil. Kita pergi lagi. Wajib hukumnya membaca basmalah ketika mulai wudu, kerana telah diriwayatkan secara sahih perintah Nabi SAW. Tadi Hasan ni tak pernah kuat. Tengok dalil yang kuat pula, tuan. Apa dalilnya? Diriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu dalam sebuah hadis yang sangat panjang.
Apa disebut? Rasulullah SAW berkata, hai Jabir, umumkan kepada orang-orang supaya wuduk. Satu ketika nak masuk waktu, Nabi kata, wahai Jabir, pergi habaq ke orang, suruh dia ambil air semayang, wuduk. Maka aku pun berkata, wuduk. Kawan-kawan ambil wuduk semua. Contohlah. Kemudian Rasulullah SAW pun berkata, hai Jabir, ambillah air dan tuang untukku. Jabir pergi ambil air, tuang kat aku ambil wuduk ni. Dan ucapkanlah bismillah. Nabi kata, ucapkanlah bismillah. Aku pun menuangkan air itu untuk beliau dan aku ucapkan bismillah. Maka aku melihat air mengalir dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Hadis Muslim. Nampak kata tuan-tuan, cerita ni dia umum. Kat mana berlaku ni? Tak nampak. Tapi Nabi nampak kata, masuk waktu Nabi kata, wahai Jabir, habaq kat kawan, yang lain sahabat lain, ambil wuduk. Jabir, dia ambil wuduk kat aku, ayak, tuang kat aku. Dia ambil bismillah. Dia baca bismillah, dia ambil wuduk. Jabir tengok celah-celah jari Nabi ni keluar ayak-ayak tuan. Ayak dalam bekas tadi, tuang dekat Nabi. Tapi dia ambil wuduk tu ada ayak keluar dari celah-celah jari Nabi. Hadis Muslim. Ini mukjizat tuan. Okey, ni yang pertama. Dalil kedua cerita lagi. Di ketika kekurangan air, Rasulullah SAW pernah meminta air untuk berwuduk, maka setelah memperoleh air, boleh memasukkan tangannya ke dalam air tersebut. Dalam bekas, itu bahasa kita, bekas berjana. Baginda memerintahkan para sahabat untuk membaca basmalah, bismillah ketika berwuduk. Semasa Rasulullah SAW meletakkan tangannya dalam air, baginda bersabda, berwuduklah kamu sekalian dengan nama Allah, bismillah. Maka aku melihat air keluar dari celah-celah jari-jari baginda, sehinggalah orang yang terakhir dapat wuduk. Ramai mereka tuan. Thabit berkata kepada Anas, berapa ramai mereka tu? Sekitar 70 orang. Jawab Nabi. Jawab Anas. Hadis Bukhari dan Muslim dan Nasa'i. Nampak? Bismillah tuan, penyebab barakah tuan. Kalau tak dalil lain, makanan satu cukup untuk dua, makanan dua cukup untuk empat, empat cukup untuk 8. Dia ganda. Tapi syarat semua kena baca bismillah. Tiba-tiba kita nak baca bismillah, makanan seorang pun tak cukup ni. Ish, lapar nasi lagi nak kena 2 bungkus kot. Sebab apa? Makan tak baca bismillah. Kalau kita baca bismillah, 1 bungkus tadi share 2 orang pun cukup kan. Sepatutnya itu cara dia. Sama wuduk tadi, ayat tak ada ni. Mungkin mereka musafir ni, apa dia buat? Dia baca bismillah. Semua baca bismillah, boleh ambil sampai orang lah 70 orang kan. Kalau bahasa kita ni, timba ni kalau besar mana kan? Sikit je. Kalau timba kita ni, 1 timba boleh ambil kot 5 orang, 10 orang kot boleh banyak. Tu bukan ambil sikit. Contoh. Jadi bab kan, jadi nak abang kata apa? Sebelum wuduk baca basmalah. Telah dijelaskan daripada Ibnu Qudamah radhiyallahu rahimahullah bahawa berdasarkan hadis-hadis di atas, maka Imam Ahmad rahimahullah membaca bismillah ketika hendak wuduk. Hendak mandi dan bertayamum adalah wajib hukumnya. Imam Ahmad kata benda ni wajib. Al-Hasan Al-Basri dan Ishaq Rahawih serta ramai para imam lain juga berpendapat seperti Imam Ibnu Qudamah. Apabila ditetapkan wajib membaca basmalah, jika ditinggalkan dengan sengaja, maka taharahnya tidak sah kerana meninggalkan. Yang wajib dalam taharah sama seperti meninggalkan niat. Adapun jika meninggalkan dengan tidak sengaja, terlupa, maka taharah tetap sah. Al-Mughni, ini ulama bincang macam mana status dia. Larangan sengaja meninggalkan bacaan basmalah ketika hendak wuduk. Barang siapa yang melakukannya, maka wuduknya cacat, tidak sempurna. Cerita dia, adakah dosa tu tak dosa, tapi dia jadi tadi sempurnanya ibadah kita ni, sembahyang kena ada wuduk. Sempurnanya wuduk ni kena baca bismillah. Kut kita sebelum ni tak ambil wuduk, pakai cincai, tak tahu mana-mana, habis wuduk habis. Tu sembahyang sebelum ni. Macam mana? Sah sembahyang kita. Tapi lepas ni tuan-tuan kalau boleh baca bismillah tuan ketika nak ambil wuduk. Sebab itu sempurnanya wuduk kita. Nak betul balik tuan. Saya pun tuan, kalau sunat dia baca bismillah, bukan wajib pun. Tu tadi, hilang tadi. Ada yang kata wajib, ada yang kata sunat dan sebagainya. Itu timbulnya. Dan Nabi abang tadi, kita buat apa yang Nabi beritahu kita tuan. Dan Allah alam. Lepas ni tuan, nak ambil wuduk, kita bacalah bismillah untuk ambil wuduk. Macam mana bismillah? Bismillah cukup. Bismillahirrahmanirrahim pun boleh, tak ada masalah. Cuma tempat yang betulnya bismillah. Sama nak makan pun bismillah. Ya ghulam kan, qul bismillah. Wahai budak nak makan, baca bismillah. Cuma kita bismillahirrahmanirrahim. Semua tempat kita boleh tak? Boleh lah. Cuma bila tengok boleh belajar tuan, bismillahirrahmanirrahim ni tempat tertentu Nabi pun.
Nak tulis surat, jadi bismillahirrahmanirrahim. Nak mula baca Al-Fatihah semayang, bismillahirrahmanirrahim. Nak baca Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim. Itu ada. Tapi tempat-tempat lain dia bismillah. Nak sembelih binatang, bismillah. Allahu akbar. Makan, bismillah. Itu tu kan. Dan Allah alam. Cuma Allahumma barik lana fima, tu sebagai doa-doa tambahan. Itu kita faham. Dan Allah alam sebut dekat ni tentang wuduk ni kena ambil wuduk dengan sempurna. Baca basmalah. Tak baca boleh tak sah tak? Masih sah lagi, tapi kalau tidak dari tadi tak sempurna wuduk kita. Itu kita nak tuan sempurna wuduk kita. Dan Allah alam. Ya. Ya. Jadi memang kena usap. Tajuk tadi ni kalau kita tengok dia macam apa? Macam pelik. Pasal apa? Usap. Larangan mengusap tapak kaki dan wuduk tanpa baca bismillah. Tu tanpa tu. Sebab tajuk ni panjang. Larangan mengusap tapak kaki dan wuduk tanpa baca bismillah. Jadi macam mana? Kena usap kaki, kena ambil wuduk semua, kena baca bismillah. Tu cerita lah. Kan? Usap kena usap lah, memang kena usap lah. Tapi tengok ni, tak boleh usap ke? Siapa dulu ni tengok dalam kitab tu. Apa ni kata tak boleh usap, tapi Nabi suruh tenyeh api neraka ni. Kaki yang tak kena betul ayak, api neraka. Rupanya Nenek Abang kata kena usap semua tu baca bismillah. Tu larangan mengusap tapak kaki dia berwuduk tanpa baca bismillah. Jadi tajuk tu. Itulah kalau orang tengok nanti bila tak pergi ngaji, pasal apa larang pula. Saya betul tengok tu, rupanya bila kita baca, rupanya di situ kena usap dari awal tadi, semua tu kena baca bismillah pula. Jadi mungkin kalau kita bahasa kita nak ubah tajuk larangan mengambil wuduk tanpa baca bismillah. Begitu kan. Tetapi tajuk ni yang main kitab tu lagu ni tajuk dia. Itulah. Mungkin bahasa-bahasa dia pun nak terselit kan. Tapi ya jugalah sebab kita baca sekolah panjang maksud dia ya begitu. Sekali baca macam pelik lah kan. Jadi larang tak boleh usap kan. Kita ada tanya tuan. Ya sila. Bilik ayak ya. Okey. Macam mana? Nak baca bismillah lah, ada jamban tentu kan. Okey, macam mana keadaan dia? Ya. Tepat je tu. Macam mana keadaan dia? Okey, terima kasih. Soalan pun bagus, soalan cuba yang mana kita tengok bilik ayak ni sepatutnya kalau kita tengoklah di bilik ayak kalau zaman orang tua dulu ni, bilik ayak dia ada satu hujung, dia buat tempat tenggek bilik ayak tu belakang sikit. Mandi di sebelah tu ke dan sebagainya. Dia tak campur kan. Tapi rumah kita ni tentulah bilik ayak, tentu ada jamban sebelah tu kan. Jamban cakung ke gambar dia kan sebagainya. Macam mana status dia? Cerita dia okey. Kalau kita bilik kita satu rumah tu yang ada jamban sekali semua tu, kalau boleh dia bila ambil wuduk tu kita cuci bilik ayak lah. Qada hajat semua basuh bagi clear. Sebab tu dia akan masih tisu nanti. Ustaz, saya ni rasa wah-wah ni ambil wuduk dah tadi. Rasa ni kena kencing anak ke apa ke. Tu isu dia tu. Kalau kita ada kemampuan, bilik ayak jamban sebelah lain pintu. Bilik ayak wuduk sebelah lain. Selesai masalah. Tapi bagi setengah orang ni, rumah kami ni memang lagu tu lah. Dia campur. Macam mana? Kita masuk, bilik ayak tepi tu tak apalah. Kita ambil wuduk. Itu macam mana tadi baca bismillah? Di situ ada ulama bincang. Ada yang kata, ya boleh baca bismillah. Sekadar untuk ambil wuduk. Sebab apa? Dia bilik ayak ada sebelah tu. Cuma kita belajar balik, dalam bilik ayak ni tak boleh sebut nama Allah ni. Kan? Dengan nama Allah, Allahu Akbar ke apa semua ni, jadi apa? Jadi berdosa kan. Cuma atas kita lah. Tadi ambil wuduk ni sebab ada penyebab dia. Nak ambil wuduk kena baca bismillah. Kalau kita ada kemampuan, bila ada luar, ada pilih lain, ambil di luar, clear tu. Keluar pada khilaf. Tapi bagi yang kita tu dah tadi tak ada bilik ayak tentu saja. Jamban pun satu tu je. Boleh ambil ayat tepi tu, baca bismillah untuk ambil wuduk saja. Tak boleh biasa saja baca surah apa-apa ke, itu dosa tu jelah. Dari isu ni sebab kita nak ambil wuduk. Itu ulama bincang lah. Ada yang setuju, ada yang tak setuju. Nak cantik khilaf tu kita ambil ada paip kat luar, buat ambil wuduk kat luar. Selesai masalah. Itu kan. Ya. Itu pun ya lah memang dia sebab dia tak kata kena lafaz. Bismillah tu pun tak perlu dilafazkan dalam hati tu. Ya. Itu pun kata ulama bincang tu, dia jadi ada yang setuju, ada tak setuju, ada yang kata jangan baca kuat dalam hati, macam mana itu dalam macam buat niat lah semayang, ada usolli fazu kan, nawaitu sauma adi nak puasa sebagainya, kena lafaz niat. Bila tengok balik
tak jumpa Nabi keluar lafaz tu. Nabi kena ada niat. Cuma yang jadi timbul lafaz ni, dah ramai orang tanya macam mana nak semayang subuh, zuhur, asar. Ulama sebut, dia impun lah, sahaja aku semayang subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat. Itu yang berlaku. Jadi itu pun iya juga. Kita tak kata benda tu salah satu patih. Tapi kalau sunnah yang sahih, cukup sekadar niat hati. Contoh kan, kita semayang tarawih. Habis tarawih nak bayang witir. Imam ni dia buat witir. Kita tahu imam nak buat 3 1 salam ke 3 2 salam. Tak. Ada setengah imam dia abang, saya nak buat 3 1 salam no, lagi dia abang orang. Tapi setengah hari imam dia semayang pun, ya Allahu Akbar. Aku ni nak semayang ni nak buat 3 1 niat ke 2 1 salam. Kita semayang ikut imam. Nampak, niat kita ikut imam. Imam buat lagu mana, ikut dia. 3 habis boleh, 1 apa 2 1 pun boleh. Itu cerita dia. Sama lah kita semayang jenazah. Assalamualaikum, Allahu Akbar. Aku nak semayang ni jenazah lelaki ke perempuan ni, Allah mafilahu ke Allah mafilaha. Nampak kan? Tak sebut, tak ada isu kan. Sebab kita semayang ikut imam. Kita pun tak tahu. Tadi ada orang panggil lepas mayang, lepas habis mayang jenazah. Lupa tanya pula lelaki perempuan. Nak baca doa apa ni? Itu dia punya kekuatan dia. Sebab niat ya semayang kerana Allah Ta'ala. Semayang jenazah. Cukup. Kan? Nak lafaz susun, saja aku semayang ni. Kan? Lelaki ke perempuan ke, itu ulama yang sentuh. Kan? Jadi dalam bab tu tak ada masalah. Kalau tuan belajar tuan, seronok kan. Kita tahu sebab apa timbul lagu ni, sebab apa lagu ni. Itu jawapan dia. Ada tuan lagi? Ya. Yang wuduk. Okay, terima kasih. Macam mana? Semayang kan, dia mandi dalam bilik dia. Bilik ayah tu, dah mandi tu, dia ambil wuduk, bogeh kan. Boleh tak? Cerita dia tak ada dosa, kata tak ada wuduk tak pakai untuk aurat ni, tapi tak beradab lah. Sah wuduk dia. Sebab ada dalil juga, semayang bogeh macam mana? Boleh tak boleh? Itu isu. Cerita dia kalau kita semayang bogeh di bilik rumah kita, ada bilik ayah, boleh, tak ada masalah. Tapi ada dalil kan? Macam ni. Nabi Musa, dia mandi, orang Yahudi ni mandi, dia jenis mandi ramai-ramai. Dia mandi bogeh kan? Zaman tu. Kemudian Nabi Musa ni dia pergi mandi jauh-jauh. Kalau mandi kolam ni dia akan pergi ujung-ujung mana. Kalau sungai pun dia akan pergi jauh-jauh. Dia malu. Kan? Kemudian satu ketika tu dia mandi tu jauh dah. Orang tu kata, Nabi Musa kita ni, dia ni cacat ni, ada malu apa, cacat apa lah. Tak punya kita ni. Tengah dia mandi tuan, batu yang dia letak baju tu lari. Jalan dengan izin Allah. Dia pun pergi ambil ligan batu tu ligan. Mai ke arah balik sana. Lintas dia pun dia mandi. Kemudian, kita silap. Dia kata Nabi Musa ni cacat ni, dia ada elok. Tak ada masalah apa. Dan Nabi Musa pula, cerita dari itu, dia kata apa? Nabi Musa dia jumpa batu tu, dia rembuk tu, dia katak. Sama katak tu pecah. 7 kekuatan, 8 kekuatan. Kita yang kuat ni. Itu kekuatan Nabi Musa ni. Sebab tu Nabi Musa ni, dia tampak, dia rembuk, tumbuk seorang tu, mati tu tuan. Itu kekuatan Nabi Musa. Nabi Musa pun dia mati dalam bogeh. Itu dari yang pertama lah. Kedua pula Nabi Zakaria ke Nabi Harun ke Nabi apa dalam dalil ni, dia Nabi Ayub, dia mandi dalam bilik ayah dia. Ketika itu dia kena bogeh, turun belalang mah. Lepas tu Allah tanya dia, kenapa kau pergi ambil belalang mah ni? Kan, sedangkan kau kaya. Dia kaya Nabi Ayub ni. Ya Allah, aku ambil rezeki yang kau bagi ya Allah. Kan, engkau dah bagi, aku ambil. Walaupun benda tu kan, kalau kita ni duit RM1, RM2, banyak ringgit lagi ada. Apa nak kali ambil? Tak, dah kau bagi ya Allah, aku ambil. Nabi Ayub pun mandi bogeh. Itu cerita. Okey, mai balik kita ni, ada satu dalil Nabi kata, mandi bogeh boleh. Tapi aku malu dengan Allah, malu dengan Tuhan. Jadi aku pakai kain basah kita. Tu cerita dia. Isu tadi pula, macam mana nak ambil wuduk? Kalau boleh tu kita pakai kain brekat lah tu, dah pakai kain tolong tu bawa ambil wuduk. Ni dah duduk bilik tu, mandi siap-siap pun boleh, tak ada masalah. Dosa tak? Dosa tak ada. Cuma dalam beradab. Tu saja tuan. Wallahualam. Jadi kita begitu faham. Tak mana yang tak boleh satu patih, tak mana yang ada longgak, tak mana ada pilihan dan sebagainya. Wallahualam. Terus yang kedua, insya-Allah kita jumpa pula pada minggu depan, 2 minggu lagi lah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.